5.6 juta unit terjual di 150 negara merentasi 5 generasi sejak tahun 1978. Saya hafal kat sini. Jadi inilah Mitsubishi Triton generasi ke-6. Kami sekarang berada di Bangkok, Thailand dalam majlis pelancaran global. Dan hari ini semua media seluruh dunia daripada Perlis sampai ke Kazakhstan semua ada dekat sini. Nampak meriah. Ramai orang nak buat video pun kena tunggu sejam 2 jam. Jadi inilah dia yang ditunggu-tunggu Mitsubishi Triton 2023. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekan-mekan di luar sana yang mungkin belum subscribe lagi, tekan subscribe. Triton ni jenama yang kita kenal dekat Malaysia, Thailand, ada few negara Asia lagi lah. Okey. Di setengah negara lain dia masih dipanggil dengan kod L200. Betul. Kalau anda masih ingat awal tahun 2000 itu lagi, dia ada masuk Mitsubishi L200 Storm. Ya, itu adalah Triton yang itulah termasuk generasi ketiga, keempat, kelima dan yang ini yang keenam. Masa Triton first masuk, masa 2008 kalau tak silap saya, dia adalah revolusi truk. Kalau kita tengok daripada bahagian tepi, dia punya J-shape, lampu pula dah. Pintu macam helikopter tu hanya pada Triton. Memang unik, truk lain tak buat, dia buat. Tapi lepas itu, truk dah mula design-design jenama-jenama lain dah mula berubah lebih sporty, lebih adventure, lebih maskulin. Jadi, sebagai pencetus revolusi truk, Triton dia berubah pula. Jadi sekarang bentuk dia lebih geometri, symmetrical, kekotakan. Kalau kita tengok, dia punya design language dia dah macam mungkin Range Rover Defender kot. Kotak-kotak, segi-segi kan. Tapi dia tetap menerapkan nilai-nilai Mitsubishi itu sendiri. Jadi dekat depan dia masih menggunakan dynamic shield. Jadi kita boleh tengok kotak-kotak dekat depan ni. Lepas tu dia ada L-shape headlight. L-shape headlight, lepas tu nampak? Dia punya lampu dia jadi permainan reka bentuk. Saya rasa banyak tertumpu kepada bahagian depan. Dan anda kena ingat, truk pickup adalah truk pickup. Bentuk dia memang macam ni lah. Jadi untuk design sebuah truk pickup yang berbeza daripada yang lain memang agak susah. Dia punya bahagian kita nak ubah tu tak banyak. Tapi jurutera ataupun engineer dia biasanya boleh ubah dekat bahagian depan. Untuk varian yang ini, okey, yang ini Triton Athlete, iaitu varian yang paling tinggi. Jadi dia punya kemasan-kemasan, tona-tona warna, dia banyak permainan lagi yang dia boleh buat dekat situ. Okey, kalau tengok dekat bahagian tepi, ni wartawan daripada Kazakhstan. Jadi kalau tengok dekat bahagian tepi, boleh nampak garis badan dia. Tu, Coy, bagi dia masuk dulu. Okey, kejap Coy. Boleh nampak dekat sini memang dia lurus. Kalau yang dulu dia bengkok-bengkok. Oi, siapa bunyi ni? Sorry. Jadi banyak garis-garis lurus. Dan kalau untuk varian Athlete ni dia lebih dominan sebab dia ada ni. Dia punya arch tu besar. Arch dia memang besar dan juga warna-warna yang dia gunakan tu memang warna-warna yang outstanding, yang exotic. Kalau tengok dekat varian biasa, varian yang kami beli dulu tu, low spec kami pakai sebab komersial untuk kerja, jadi kami tak beli varian yang tinggi. Okey. Tengok dia ada roof raise. Saya rasa ini kosmetik je kot. Lepas tu dia punya side step dia pun besar. Dia punya running board. Untuk model ni, model-model top spec memang dia datang dengan rim 18 inci dan juga untuk varian yang tinggi-tinggi macam ni memang jarang orang bawa untuk kerja-kerja ganas, nak masuk off-road jarang. Biasanya lebih kepada lifestyle, family. Member-member saya yang beli Triton Athlete ke atas ni kebanyakannya memang dia tak masuk hutan pun. Dia suka sebab besar, tinggi, boleh bawa banyak barang. Kalau kita tengok dekat sini pun trim-trim dia punya bar belakang. Dulu bull bar ni tempat orang ikat kabel lah, tempat ikat barang lah. Sekarang nak ikat kat mana pun kita tak tahu. Dia punya bull bar ni dah lebih kepada kosmetik. Bahagian belakang sebuah truk pickup dual cab memang kita tak boleh ubah. Saya rasa dalam banyak-banyak truk pickup dalam dunia, yang lain cuma
Mazda BT50 je bentuk dia lain sikit. The rest saya rasa memang tidak boleh buat banyak perubahan sebab dia memang dah 4 segi, dia dah memang symmetrical. Nak buat apa lagi? Cuma tambahan-tambahan macam tu lah. Jadi untuk model yang Athlete ni dia tambah dengan spoiler kecil dekat bahagian belakang. Seperti yang kami bagi tahu tadi, model-model macam ni lebih kepada lifestyle. Jadi orang yang beli pun dia pun tak kisahlah kot nak masuk hutan ke, dia tak penting. Yang penting dia kilat 24 jam. Okey. Untuk model ini, lupa. Overall dimension, overall ukuran Triton generasi ke-6 ni dia lebih besar, lebih lebar, lebih panjang, lebih tinggi, lebih luas. Tetapi, okey, beg belakang dia ni memang lebih besar daripada Triton yang sebelum ni, Triton kami. Cuma kedudukan lantai beg ni sebenarnya dia 25mm lebih rendah berbanding Triton yang sebelum ni. Untuk apa? Senang kita nak load barang. Kalau kita dah boleh load barang yang banyak, kita boleh bawa dengan mobility yang lebih senang. Faham tak? Saya pun tak faham apa yang saya cakap. Jadi ini adalah enjin baru Triton, enjin V8. Bukan, enjin 4 silinder diesel turbo 4N16, enjin baru. Okey, enjin ni sama 2.4 turbo diesel, dia ada 202 horsepower dan 470 Nm of torque seawal RPM 1500. Dia ada juga enjin yang sama dengan versi detune, iaitu 181 horsepower 430 Nm dan juga 148 horsepower dan 330 Nm untuk pasaran Thailand. Ingat tu, sekarang ni ada kat Thailand. Untuk pasaran Malaysia, kita tak tahu dia gunakan enjin mana. Probably enjin yang top spec ni memang akan ada lah untuk top range Mitsubishi Triton dekat Malaysia. Yang bawah-bawah tu tadi, kita tak tahu. Dia punya transmission sama, dia pakai 6-speed auto ataupun 6-speed manual. Tadi ada media tanya, apa pasal Mitsubishi tak pakai 10 speed, 12 speed? Sebenarnya tuan-tuan, nak pakai 20 speed pun Mitsubishi boleh buat. Tapi itulah falsafah jurutera Jepun. Kalau benda tu tak rosak, dia takkan tukar. Sebab tu, kita boleh pakai Triton ni selama 20 tahun. Sedangkan terak yang anda yang cantik-cantik tu, kadang-kadang 2 tahun, 14 kali masuk service center. Itu beza dia. Jadi, dia punya, okey, ada benda yang menarik juga. Kami dibagi tahu, dekat bahagian bawah, okey, dia punya drain bowl untuk servis minyak hitam dia dah dialihkan. Dia relocate supaya bila kita nak servis kereta ni, kita nak tukar dia punya minyak pelincir, tak perlu lagi nak buka cover dekat bawah enjin tu. Okey, dekat samguard tadi dah lebih lapang, lebih clear untuk maintenance, untuk buat kerja. Jadi benda ni dia dapat feedback daripada owner model yang terdahulu. Dia punya transmission ni juga dia ada torque sensing LSD yang mana dia boleh bahagikan torque distribution tu 40-60, 40 depan, 60 belakang untuk kestabilan lah. Dan juga dia masih mengekalkan Super Select 4-wheel drive 2 dan juga AYC. Bayangkan truck pickup ada active yaw control. Benda yang biasanya ada pada kereta sport 4-wheel drive. Memang dia deriva daripada Mitsubishi Evo. Okey. Chassis ini adalah chassis baru, 100% baru. Dia dah diperkuatkan. Ada certain tempat 40% lebih kuat, ada certain tempat 60% lebih kuat. Dia menggunakan high tensile steel. Okey, bila kita nak buat benda yang kuat, mesti bertambah dia punya well spot, dia punya joining, dia punya gum lah apa semua kan. Mungkin hasil akhirnya menyebabkan kereta ni berat, tetapi tidak. Okey. Sebenarnya Triton ni lebih ringan berbanding model lama, cuma nombor berapa ringan tu dia tak bagi. Okey, dia punya suspension depan dia ni masih pakai double wishbone, cuma okey, mounting untuk upper arm depan ni dah ditolak ke depan sikit. Jadi belakang dia punya leaf spring tu masih sama, cuma leaf spring tu lebih kecil dan absorber dia lebih gemuk. Dia nak kurangkan ringan tapi nak balancekan dia punya keselesaan. Sebenarnya Triton yang sebelum ni yang kami pakai daripada generasi keempat dengan generasi kelima tu, kami tidak ada masalah dengan keselesaan langsung. Dia antara truck pickup yang dia tidak berenjuk-enjuk lah dan tidak terlalu melantun-lantun. Kecuali model L200 Storm. Yang tu memang sakit badan. Okay, jom orang dah tak ada, kita tengok dalam dia. Jadi ini adalah bahagian dalaman Mitsubishi Triton 2023 serba baru. Akhirnya seat dia dah jadi sedap. Saya ada masalah dengan Triton sebelum ni. Saya rasa seat dia macam tergantung sikit. Dia macam duduk
bawah sangat. Jadi untuk kaki saya yang 178cm dia rasa macam tergantung sikit. Yang ini dah jadi sedap, dah rasa macam kereta. Dia punya steering macam steering Evo 10. Evo 10 SST macam ni lah steering dia. Kalau kita tengok design dashboard dia horizontal axis, geometric shape. Jadi instead of design bulat-bulat, jadi dia symmetrical sama macam design dekat bahagian luar dia. Kalau kita tengok luar dia berkotak, bersegi, begitu juga dia buat dekat dalam bahagian dalaman ni. Kalau kita tengok kemasan-kemasan lain, contohnya macam dia punya switch, dia punya screen, dia punya tombol-tombol yang dicipta dalam ni, akhirnya dia lebih premium. Sebelum ni nak kata premium memang tak sampai. Cumanya betul, mungkin sebab Mitsubishi ni dia dah biasa buat truck Triton ni, memang fokus dia adalah untuk komersial, untuk orang kerja, untuk apa semua. Tapi sebabkan industri truck tu sendiri dah berubah, orang dah start pakai truck untuk lifestyle, jadi dia pun terpaksa ikut arus. Jadi jadilah macam ni. Dari segi safety pun dia dah memang komplit. Dia ada ACC. Bayangkan, siapa pernah menyangka bahawa truck akan dipasangkan dengan adaptive cruise control. Tapi itulah realiti pada hari ni. Kalau tak ada function tu, truck engkau memang akan nampak terlalu kuno, memang terlalu Fir'aun lah senang cakap. Ini memang zaman dah moden kena ada. Dia ada blind spot monitor, lane keep assist dengan RCTA, Rear Cross Traffic Alert. RCTA ni pun first kami test pada Triton 2013. Memang sangat berguna sebabnya truck adalah kenderaan yang besar. Kita tak boleh nampak apa ada dekat bawah sana. Kita tak boleh nampak apa yang ada dekat belakang sana. Walaupun ada kamera tapi tetap ada blind spot dekat belakang sana. Jadi ada RCTA, Rear Cross Traffic Alert, memang membantu. Untuk bahagian belakang mungkin yang tanya, saya tak bang duduk belakang. Okey, macam ni saya boleh cakap. Truck moden yang keluar 2022, 2023 ni sebenarnya dah tak jauh. Beza antara satu jenama dengan satu jenama, posisi kedudukan tak ada beza dah. Sebab itu dia orang cuba untuk buat finishing. Jadi untuk Triton ni kalau tengok dengan seat balutan oranye dengan ada pixel-pixel kat tengah ni, macam cantik lah pula. Dah cantik daripada SUV dah sebenarnya. Jadi pada siapa yang dia tak ada aircon belakang dekat bawah, aircon belakang dia dekat atas bumbung. Dan dia juga ada Type C dan juga Type A. Lepas tu dia ada 12 volt soket pun ada. The rest macam biasa je lah. Jadi itulah tadi serba sedikit tentang Mitsubishi Triton 2023. Akan masuk Malaysia? Ya, akan masuk Malaysia. Cumanya tak tahulah, lambat lagi lah. Saya rasa tahun depan hujung kot. Sebab Japan pun hanya akan masuk tahun depan. Jadi untuk masuk negara kita perlu ada VTA, perlu ada dia nak sesuaikan local spec, nak tentukan apa yang nak jual. Banyak proses dia tu, banyak. Sementara tu kalau anda nak beli je model yang sekarang. Saya dengar pun banyak diskaun pula dapat. Rugi pula kita beli awal-awal tahun lepas kan. Jadi kalau nak buat apa? Macam ni contoh. Sebenarnya ada banyak contoh modifikasi ataupun tujuan yang kita boleh gunakan. Contohnya macam pakai tayar MT macam ni, besar, lift up dengan kangaroo bar macam ni. Ganas juga kan? Okey, itu saja video kita pada hari ini. Kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanikal Malaysia, sudah lagi dan menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Dan follow kami di TikTok, Instagram dan juga Facebook. Terima kasih.